Kerajaan negeri sentiasa terbuka untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang berpotensi dengan Kesatuan Eropah. Ini termasuk meneroka peluang baru yang lebih strategik dan berimpak tinggi demi kepentingan bersama. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika menerima kunjungan hormat Duta Kesatuan Eropah ke Malaysia, Rafael Der berkata, kerjasama antarabangsa ini penting dalam mempercepat agenda pembangunan negeri seiring hala tuju pembangunan Sabah. Sementara itu, Rafael menegaskan Sabah mempunyai kedudukan penting dalam hubungan Kesatuan Eropah dan Malaysia. Sejajar peranan negeri ini di Asia Tenggara selain potensi besar dalam ekonomi, pembangunan mampan dan hubungan antarabangsa. Beliau turut menyatakan komitmen pihaknya untuk terus memperkukuh hubungan dengan Sabah berdasarkan kerjasama positif yang terjalin sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam pertemuan ini, Datuk Haji Ji dan Rafael turut bertukar pandangan mengenai kerjasama pada masa akan datang, merangkumi pelbagai sektor yang bakal memberi manfaat kepada kedua-duanya. Terdahulu, Datuk Haji Ji turut menerima kunjungan hormat daripada Konsul Republik Korea di Kota Kinabalu, Chua Pong Yu. Proses tuntutan hak 40% Sabah kini berada di peringkat perbincangan teknikal yang melibatkan pengumpulan serta penyelarasan data antara pelbagai jabatan dan agensi berkaitan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, mesyuarat berkaitan isu tersebut masih berlangsung dan kini fokus diberikan kepada aspek teknikal serta kecekapan, terutama dalam menyediakan asas yang kukuh bagi memudahkan rundingan dimuktamadkan. At this point of time, it's all about data and whatnot. They are laying down the foundations of to facilitate negotiation, to finalize the negotiations. We are trying to get the data from the various department and agencies, federal agencies, and so we are sorting it out before we talk about it. Beliau yang juga Menteri Kewangan menegaskan isu tuntutan 40% hasil Sabah tidak seharusnya dilihat sebagai isu negeri semata-mata. Sebaliknya merupakan isu nasional yang melibatkan kepentingan seluruh negara. Terdahulu beliau mewakili Ketua Menteri melancarkan buku Sistem Jaminan Perundangan Kayu Sabah Plus. Seramai 20,000 orang dijangka memeriahkan sambutan Tahun Baharu Cina peringkat Negeri Sabah 2026. Sambutan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu bermula pukul 10 pagi pada 17 Februari ini. Orang ramai tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya dijemput hadir bagi memeriahkan lagi sambutan. Sekaligus mencerminkan semangat perpaduan hidup masyarakat pelbagai kaum di negeri ini dalam meraihkan kepelbagaian budaya dalam suasana harmoni. Dijangkakan kehadiran dalam 20,000 orang untuk bersama-sama meraihkan sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini, dan ini menggambarkan betapa ini Sabah ini mengamalkan satu kesepaduan dalam merayakan sebarang perayaan. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa menghadiri sambutan Tahun Baharu Cina peringkat Negeri Sabah 2026. Majlis akan dimeriahkan dengan persembahan tarian singa, tarian kebudayaan tradisional Cina dan pelbagai persembahan pentas lain. Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS memberi tumpuan serius terhadap penyelidikan punca kemiskinan di 10 daerah di Sabah. Matlamat utama memastikan tiada lagi daerah di negeri ini kekal dalam kategori termiskin di Malaysia. Pengerusinya Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata pendekatan diambil tidak bersifat umum. Sebaliknya menekankan kepada analisis khusus mengikut daerah, memandangkan setiap kawasan mempunyai faktor kemiskinan berbeza. Kajian berasaskan realiti setempat ini penting untuk memastikan setiap cadangan dikemukakan tepat, praktikal dan mampu dilaksana. Kita kena kaji, tengok ke daerah tersebut, fokus kepada apakah yang penyebab
dia termasuk dalam daerah yang termiskin itu. Dan barulah kita boleh melihat bagaimana kita dapat menangani masalah itu. Ataupun kita mencadangkan kepada pihak kerajaan bagaimana dapat kita merubah nasib mereka itu daripada miskin, daripada yang termiskin kepada mereka akan jauh lebih baik lagi. Ditemui selepas Majlis Amanat 2026 IDS, Datuk Aziza mahu kerjasama strategik antara IDS dengan Jabatan Teknikal dan agensi berkaitan terus diperkukuh demi memastikan hasil kajian memberi impak positif yang menyeluruh kepada rakyat. 16 anugerah akan disampaikan sebelum Majlis Anugerah Sukan Negeri Sabah ke-17 yang berlangsung di Ibu Negeri malam ini. 3 anugerah utama akan disampaikan yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Anugerah utama melibatkan Anugerah Olahragawan Negeri Sabah, Anugerah Olahragawati Negeri Sabah dan Tokoh Sukan Negeri Sabah. Sementara anugerah lain merangkumi kategori Atlet Harapan dan Pemimpin Sukan Cemerlang bagi tahun 2023 hingga 2024 serta kategori Wartawan Sukan. Pemberian anugerah diharap menjadi pemangkin dan semangat kepada para atlet untuk melakar kecemerlangan lebih besar pada masa akan datang. Jadi kita berharap dengan anugerah ini sebagai satu penghargaan tertinggi negeri Sabah dan ia akan menjadi suntikan semangat lagi kepada semua untuk mencipta kejayaan yang lebih cemerlang di sukan-sukan peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Datuk Nizam menyatakan demikian selepas kunjungan hormat terhadap Tun Musa di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa sebagai tetamu kehormat Majlis Anugerah Sukan Negeri Sabah ke-17. Terdahulu Tun Musa menerima kunjungan dari pejabat Mufti Negeri Sabah diketuai Mufti Negeri Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Kunjungan bertujuan memaklumkan mengenai Majlis Ru'yah Hilal bagi menentukan hala awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ketika ditemui, Datuk Bungsu Aziz memberitahu pihaknya turut menjemput Tun Musa untuk menghadiri majlis berkenaan. Memaklumkan tentang peluncuran Majlis Ru'yah Hilal Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah, sekaligus memohon perkenan Tun untuk hadir bersama dalam majlis tersebutlah, insya-Allah yang akan diadakan pada 17 hari bulan Februari. Dalam majlis berasingan, Tun Musa berkenan menerima kunjungan hormat daripada Sabah Shell Petroleum diketuai Pengerusi Negara Shell Malaysia Siti Hurairah Sulaiman. Sempena kunjungan ini, Siti Hurairah menegaskan komitmen syarikat untuk terus melabur di Sabah. Kita sudah beroperasi di Sabah dalam beberapa tahun yang lepas, jadi banyak perkembangannya. Kita orang pun nak bagi jaminan kepada Tun yang kita our commitment to further invest in Sabah over the long term. Sokongan terhadap golongan orang kurang upaya OKU amat penting dalam membentuk masyarakat inklusif dan sejahtera. Menurut Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Yassin, golongan OKU perlu diberi peluang dan perhatian sama, terutama dalam aspek pendidikan, latihan kemahiran serta aktiviti sukan, bagi membolehkan mereka berdikari dan menyerlahkan potensi diri. Beliau menyuarakan perkara ini ketika merasmikan Sukan OKU, Program Pemulihan Dalam Komuniti PPDK, bahagian Keningau bagi sesi 2025-2026. Ucapan disampaikan Pemimpin Pembangunan Masyarakat Nabawan, Dickson Andipai. Penganjuran Sukan OKU PPDK bukan sahaja meningkatkan keyakinan diri golongan berkenaan, malah mengeratkan hubungan silaturahim antara peserta, keluarga dan masyarakat setempat. Dalam majlis ini, PPDK Keningau muncul Johan, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi PPDK Tambunan dan PPDK Merampong. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Buma Wayne. Salam Malaysia Madani.